Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan B, subjek Anatomi dan Fisiologi Manusia. Hari ini saya ingin menerangkan mengenai rancangan pengajaran harian bagi sistem rangka. Rancangan pengajaran harian ini disediakan oleh saya sendiri iaitu Farah Natasha binti Manja dan rakan saya iaitu Josh Pang Sheng Hui. Rancangan pengajaran harian ini dijalankan pada 22 hari bulan 11 2021 iaitu masa yang telah ditetapkan pada pukul 10 hingga 11 pagi. Kelas yang terlibat adalah kelas tingkatan 4 Wansa yang mana terdiri daripada 24 orang pelajar. Tajuk pembelajaran iaitu sistem rangka, manakala terdapat beberapa fokus pembelajaran yang telah ditetapkan iaitu 2.3 klasifikasi tulang, 2.4 struktur tulang dan terakhir 2.5 iaitu perkembangan tulang. Pengetahuan awal, pelajar telah mempelajari subtopik pengenalan bagi tajuk sistem rangka iaitu 2.1 komponen sistem rangka dan 2.2 fungsi sistem rangka. Durasi bagi fasa pengenalan ialah selama 5 minit. Set induksi, pada kali ini, guru akan menjalankan satu aktiviti yang mana tayangan video. Tayangan video ini dijalankan bagi memberi gambaran awal kepada pelajar berkenaan dengan tajuk yang akan dipelajari pada masa tersebut. Terdapat dua jenis pautan yang diberikan kepada pelajar iaitu yang pautan pertama berkenaan dengan struktur tulang, pautan yang kedua berkenaan dengan osifikasi tulang. Sepanjang tayangan video dijalankan, pelajar perlulah memberi perhatian yang sepenuhnya kerana guru juga akan memberi beberapa info penting ataupun info yang lebih ringkas berkenaan dengan video yang ditayangkan. Jadi, sepanjang tayangan video dijalankan, pelajar perlulah memberi perhatian dan mencatat nota yang diberikan. Oleh itu, di akhir pengajaran atau di akhir tayangan video dijalankan, guru akan memilih beberapa orang pelajar secara rawak untuk menerangkan tayangan video secara ringkas dan padat. Fasa perkembangan pula dijalankan selama 40 minit. Aktiviti pertama ialah 3-step interview di mana melibatkan fokus pembelajaran iaitu 2.3 klasifikasi tulang. Terdapat 4 subtajuk kecil di bawah tajuk klasifikasi tulang iaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang leper atau pipih dan tulang tak sama bentuk. Objektif bagi aktiviti ini ialah pelajar dapat menyatakan contoh-contoh bahagian sistem tulang dan pelajar dapat menjelaskan dengan gambar rajah berkenaan dengan klasifikasi tulang. Aktiviti ini terdapat 4 stesen iaitu stesen pertama menerangkan bahagian tulang panjang, contohnya tulang pada bahagian tangan iaitu seperti humerus, radius dan ulna, tulang pada bahagian kaki seperti femur, tibia dan fibula, tulang pada bahagian badan iaitu clavicle. Stesen kedua menerangkan berkenaan dengan tulang pendek di mana pada bahagian tangan seperti kapal, metacarpal dan phalanges, pada bahagian kaki seperti tarsal. Stesen ketiga menerangkan tulang leper atau pipih di mana pada bahagian kepala berkenaan dengan tulang-tulang pada tengkorak, tulang pada bahagian badan seperti sternum, scapula dan pelvic. Stesen terakhir menerangkan tulang tak sama bentuk, tulang pada bahagian badan seperti cervical, lumbar, sacrum dan coccyx. Guru membahagikan pelajar kepada 6 orang dalam satu kumpulan mengikut stesen yang telah ditetapkan. Seterusnya, guru membuat edaran set card berkenaan dengan klasifikasi tulang kepada stesen yang telah ditetapkan. Pelajar perlu membuat temuduga secara berpasangan berdasarkan set card yang telah diagihkan oleh guru. Secara berpasangan, seorang pelajar menjadi penemuduga dan seorang lagi pelajar menjadi ditemuduga. Pelajar mula untuk menemuduga antara satu sama lain mengikut masa yang telah ditetapkan iaitu 4 minit bagi setiap stesen. Pasangan bertukar peranan apabila masa tamat. Aktiviti 2 iaitu aktiviti spin and think yang melibatkan fokus pembelajaran 2.4 iaitu struktur tulang. Terdapat 3 subtopik di bawah tajuk struktur tulang iaitu epifisis, diafisis dan periosteum. Objektif bagi aktiviti ini ialah pelajar dapat menguraikan proses struktur tulang, pelajar dapat membezakan jenis struktur tulang dan yang terakhir pelajar dapat membentangkan berkenaan dengan maklumat struktur tulang yang diperolehi daripada aktiviti ini. Aktiviti ini terdapat beberapa soalan berkaitan dengan subtopik struktur tulang. Pertama iaitu epifisis yang terletak pada kedua-dua hujung tulang panjang dan berfungsi sebagai penyambung kepada otot. Kedua ialah diafisis yang merupakan batang utama ataupun main shaft untuk tulang panjang. Ianya berongga, berbentuk silinder dan tebal. Terakhir iaitu periosteum yang berstruktur padat mempunyai white fibrous membrane yang menutupi tulang dan mempunyai salur darah dan berfungsi untuk melindungi diafisis. Penerangan bagi aktiviti spin and think. Sebelum aktiviti ini dijalankan, guru perlulah mengumpul setiap nama pelajar dan dimasukkan dalam aplikasi Spin the Wheel. Guru menyediakan 5 soalan di mana 5 soalan tersebut berkenaan dengan struktur tulang. Pelajar haruslah sentiasa bersedia sekiranya nama mereka terpilih semasa putaran dibuat. Sekiranya nama mereka terpilih, pelajar tersebut perlu menjawab soalan dengan tepat dan cepat. Sekiranya soalan tersebut berjaya dijawab oleh pelajar, guru perlulah memberi ganjaran ataupun hadiah kepada pelajar tersebut.
Aktiviti 3, Time Pack Share yang mana melibatkan fokus pembelajaran 2.5 iaitu perkembangan tulang. Terdapat 3 subtopik di bawah tajuk perkembangan tulang iaitu yang pertama, pembentukan tulang, yang kedua, pembesaran tulang dan yang terakhir, keperluan mineral, vitamin dan hormon. Maklumat PDP bagi aktiviti ini ialah yang pertama itu pembentukan tulang di mana menerangkan berkenaan dengan sel-sel tulang dan proses osifikasi. Yang kedua iaitu pembesaran tulang yang mana menerangkan berkenaan dengan proses pembesaran tulang. Ketiga iaitu keperluan vitamin, mineral dan hormon. Mineral terdapat kalsium dan fosfat, vitamin terdapat vitamin A, C dan D, hormon terdapat thyroid, estrogen dan testosteron. Sebelum guru memulakan aktiviti Time Pack Share ini, guru perlulah memberi penjelasan berkenaan dengan lampiran di atas. Terdapat 3 set iaitu set pertama, pembentukan tulang, set kedua, pembesaran tulang dan set ketiga, keperluan vitamin, mineral dan hormon. Seterusnya, guru perlulah memberi arahan kepada pelajar untuk membentukkan kumpulan. Arahan yang diberikan ialah semua pelajar perlulah memilih rakan masing-masing kerana aktiviti ini dijalankan secara berpasangan. Yang kedua, pelajar perlulah memberi perhatian semasa tayangan LCD berkenaan dengan lampiran yang akan dipaparkan. Yang ketiga dan yang terakhir, pelajar perlulah memahami dan membincangkan mengenai lampiran yang dipaparkan kepada rakan anda dengan jelas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman anda. Objektif bagi aktiviti ini adalah yang pertama, pelajar dapat melakarkan proses pembesaran dengan betul. Yang kedua, pelajar dapat menafsirkan dalam bentuk peta minda mengenai langkah-langkah pembentukan tulang. Dan yang terakhir, pelajar dapat menerangkan mengenai kepentingan keperluan bagi vitamin, mineral dan hormon. Aktiviti yang terakhir iaitu Padlet. Fokus pembelajaran bagi aktiviti ini ialah 2.3 klasifikasi tulang, 2.4 perkembangan tulang dan 2.5 keperluan mineral, vitamin dan hormon. Objektif bagi aktiviti ini ialah pelajar dapat memahami klasifikasi, struktur dan perkembangan tulang. Yang terakhir iaitu aktiviti Padlet. Aktiviti ini merupakan rangkuman antara semua fokus pembelajaran iaitu daripada 2.3, 2.4 dan 2.5. Yang pertama, bagi aktiviti ini adalah pelajar perlulah memahami. Dari sudut ini, pelajar perlulah memahami dan mengambil perhatian semua subtopik yang dibincangkan daripada aktiviti 1 sehingga aktiviti 3. Seterusnya iaitu mencatat nota. Berdasarkan setiap aktiviti yang dijalankan, pelajar perlulah mencatat nota, info yang berkaitan mengenai subtopik berkenaan. Langkah seterusnya ialah pelajar perlulah membuat draft peta minda sama ada pada kertas kacang ataupun buku nota masing-masing. Peta minda ataupun mind map ini perlulah mengikut kreativiti masing-masing dan mudah difahami oleh pelajar tersebut. Hal ini kerana peta minda tersebut akan digunakan pada masa hadapan untuk ulang kaji. Seterusnya ialah pelajar perlulah mengambil gambar peta minda tersebut dan menghantar kepada pautan yang telah diberikan oleh guru. Seterusnya kita pergi pada bahagian penilaian. Penilaian dibuat dengan dua cara iaitu yang pertama secara online dan yang kedua secara offline. Secara online, pelajar akan menjawab soalan berdasarkan pautan kuizi. Terdapat 5 soalan yang berpandukan taksonomi Bloom. Soalan tersebut berkaitan dengan fokus pembelajaran yang telah dipelajari. Pelajar perlulah menjawab soalan pada pautan yang telah diberikan berdasarkan masa yang akan diberikan oleh guru. Secara offline iaitu pembentangan tanpa slide, guru akan membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan. Guru akan memberi tajuk berkenaan dengan fokus pembelajaran yang telah dipelajari kepada setiap kumpulan. Pelajar perlulah menyediakan bahan untuk pembentangan sama ada menggunakan kertas A4 ataupun kertas majung. Dari pembentangan yang dibuat oleh pelajar, guru dapat menilai kefahaman pelajar berkenaan dengan fokus pembelajaran yang telah dipelajari. Bahagian terakhir iaitu penutup dan refleksi. Komponen dan kriteria kemahiran bagi perkaitan kognitif iaitu guru perlulah membuat rumusan. Yang kedua iaitu guru perlulah mengulangi isi-isi penting yang terdapat dalam subtopik yang akan dipelajari. Yang ketiga iaitu guru perlulah membuat penilaian bagi setiap aktiviti yang dijalankan. Bagi cadangan aktiviti susulan, guru mencadangkan untuk melibatkan pengajaran dan pembelajaran di luar bilik belajar agar pelajar dapat merasai kelainan suasana PDP yang berbeza. Dan yang terakhir iaitu guru perlulah melakukan aktiviti pengukuhan kepada pelajar. Seterusnya bagi perkaitan sosial, pencapaian pelajar adalah pelajar dapat memahami pengajaran secara visual dan verbal. Penungguhan positif adalah pelajar dapat tolong-menolong satu sama lain. Seterusnya, pelajar dapat memupuk semangat ingin tahu. Di samping dapat memotivasikan perasaan ingin belajar. Oleh itu, pelajar dapat kaitkan dengan pelajaran yang akan datang iaitu sendi. Refleksi yang dapat dibuat daripada rancangan pengajaran harian ialah 21 daripada 24 orang pelajar berjaya menjalankan aktiviti dan memahami fokus pembelajaran dengan cemerlang. Walau bagaimanapun, pelajar yang masih berada pada tahap sederhana akan diberikan latihan pengukuhan oleh guru. Jadi setakat itu saja penerangan berkenaan dengan rancangan pengajaran harian berkenaan dengan sistem rangka. Sekian, terima kasih.